يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung semula pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 313 dalam bab zikir-zikir yang berkaitan dengan zakat. Katanya Imam Syafi'i beserta pada sejawatnya, yakni ulama-ulama yang berada dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahumullah, mengatakan sepatutnya seorang pengambil zakat, sepatutnya, selayaknya, sayugianya seorang pengambil zakat mengucapkan kepada si pemberi zakat dengan ucapan ajarakallahu fima a'taita wa ja'alahu laka tahura wa baraka laka fima abqait. Artinya, semoga Allah Ta'ala memberi pahala atas apa yang telah engkau berikan dan menjadikannya penyucian bagimu, serta memberi berkat atas apa yang engkau tinggalkan. Doa ini dianjurkan bagi pengambil zakat, baik kaya ataupun miskin. Doa ini tidak wajib menurut yang masyhur dalam mazhab kami dan mazhab lain. Sebahagian sejawat kami, yakni sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan doa ini wajib, kerana Imam Syafi'i pernah mengatakan wajib di atas pemerintah untuk mendoakan. Dalilnya secara tersirat sebagaimana perintah dalam ayat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara rukun Islam adalah mengeluarkan zakat. Apabila kita cukup syarat-syarat, apabila cukup syarat-syarat, maka wajib kita kena keluarkan zakat. Ada zakat yang berkait dengan tubuh badan kita, iaitu zakat fitr ataupun kita panggil juga zakat fitrah. Dan ada zakat yang melibatkan harta benda kita, zakat simpanan kita, zakat binatang, zakat ternakan kita, zakat tanaman, zakat mah perak. Itu zakat yang melibatkan harta. Apabila cukup syarat-syarat dia, wajib kita kena keluarkan zakat. Zakat yang kita keluarkan boleh kita bayar direct kepada asnaf dan boleh kita bayar kepada pihak pemerintah. Boleh kita bayar direct kepada asnaf dan boleh kita bayar kepada pihak pemerintah. Cuma ulama membahagikan harta kepada dua. Ada harta yang zahir, ada harta yang batin. Ada harta yang zahir, ada harta yang batin. Yang batin yang tersembunyi. Kalau harta yang zahir, lebih afdal bayar kepada pemerintah. Kalau harta zahir. Bahkan kalau pemerintah tuntut, wajib kena bayar kepada pemerintah kalau harta zahir. Benda harta zahir, tanaman, binatang ternakan, tu harta zahir. Sebab nampak jelas binatang kita, tanaman kita nampak jelas. Manakala harta batin seperti simpanan kita, mah perak kita. Baik, saat ni kita cerita harta zahir. Harta batin, mana lebih afdal di antara kita bagi kepada pihak pemerintah dengan kita keluar sendiri? Lebih afdal kita bagi kepada pihak pemerintah dengan syarat. Dia ada syarat dia. Dengan syarat kalau sekiranya pihak pemerintah mengagihkan zakat dengan cara yang betul. Tetapi kalau sekiranya pihak pemerintah
mengagihkan zakat dengan cara yang tidak betul, maka lebih afdal kita bagi sendiri. Dan haram, dengar molek, tidak dibolehkan pihak pemerintah membuat penekanan. Tidak boleh pihak pemerintah buat penekanan kepada rakyat. Cadangan tak ada masalah, buat penekanan, tekan untuk bayar, supaya rakyat bayar harta tersembunyi kepada pihak pemerintah. Tidak dibolehkan. Siapa yang sebut kata tidak dibolehkan? Ulama-ulama mu'tabar. Antaranya Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyebut dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Tiba-tiba ada kenyataan yang mengatakan haram serta tidak sah mengeluarkan zakat dengan sendiri tanpa melalui pusat zakat. Itu adalah satu kenyataan yang tersasar daripada satu kenyataan yang tersasar, satu kenyataan yang tidak betul, satu kenyataan yang tidak tepat. Dan hamba ada buat tulisan dalam bab ni. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab benda kita cerita bayar kepada pemerintah, bayar kepada orang biasa, sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita nak bincang. Okey. Kemudian dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Hendaklah wahai Muhammad mengambil sebahagian daripada harta mereka. Khudh min amwalihim sadaqatan, sebagai sedekah, tutahhiruhum biha wa tuzakki. Mung dapat membersihkan dengan akan harta mereka itu dengan hak yang mengambil. Lepas tu penghujung ayat Allah Taala kata wasalli alaihim, hendaklah mung berdoa kepada mereka. Sesungguhnya doa mung kepada mereka memberi ketenangan kepada mereka. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah supaya ambil zakat. Rasulullah tak ambil sendiri, Rasul ambil untuk dibahagikan kepada fakir miskin. Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah supaya berdoa kepada orang yang Rasulullah ambil zakat. Rasulullah memerintahkan supaya Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasul supaya berdoa. Okey, perintah Allah Ta'ala supaya Rasulullah berdoa, adakah perintah wajib ataupun perintah sunat? Allah Ta'ala suruh berdoa kepada pembayar zakat. Suruh berdoa ni adakah perintah wajib ataupun perintah sunat? Kalau kita tengok, pada asalnya perintah adalah wajib. Maka sebahagian daripada ulama mengatakan bahawasanya mana-mana orang yang menerima zakat, wajib dia kena berdoa kepada pembayar zakat, orang yang beri zakat. Namun majoriti ulama, termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka berpandangan bahawasanya berdoa kepada pembayar zakat bukanlah wajib, bahkan hukum dia adalah sunat. Atas pandangan yang mengatakan wajib, kalau dok bayar, dok doa maka berdosa. Atas pandangan yang mengatakan sunat, kalau dok berdoa tidaklah berdosa, tapi dia telah tinggal adab. Dia telah tinggal adab, tidak beradab, tidak ada adab. Suka-suka berdoa. Lepas tu doa lagu mana? Doa hak yang Imam Syafi'i khabar, hak ni antara doa hak yang comel segi doa dengan doa ajarakallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran kepadamu. Ajarakallah fima a'tait. Semoga Allah Taala memberi ganjaran. Tak ya, kalau dah ingat bahasa Arab, bahasa Melayu tak apa. Semoga Allah Taala beri ganjaran kepadamu apa hak yang memberi. Lepas tu waja'alahu laka tahura, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa hak yang memberi ni sebagai penyuci bagimu, wa baraka laka fima abqait, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi keberkatan kepadamu apa hak yang musipang, apa hak yang masih lagi berbaki. Oh, kalau kita doa gitu depan tuang dia, siap dengan doa molek tu, tambah huluk kali dia tuang dia. Tambah lagi kali dia. Baik, ini doa hak yang Imam Syafi'i sebut. Kemudian ada juga pandangan sebahagian daripada ulama, dia faham daripada ayat Quran. Sebab kita cerita antara pemerintah dengan tidak pemerintah tadi. Allah Ta'ala kata kepada Rasulullah, wasalli alaihim, hendaklah wahai Muhammad. Rasul adalah pemerintah, Rasulullah adalah pemerintah.
Maka ada pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan yang wajib berdoa adalah pemerintah. Manakala orang yang bukan pemerintah tidak wajib berdoa. Okey, ada juga pandangan sebahagian daripada ulama. Sebab tu dah kita sebut pemerintah, tidak pemerintah. Kemudian ulama mengatakan tidak dianjurkan dalam doa tersebut untuk mengucap Allahumma salli ala fulan. Tak dianjur. Dalam Quran Allah Ta'ala kata wasalli alaihim, hendaklah mu berselawat, hendaklah mu berdoa kepada mereka. Oh, kalau gitu kita kena kata Allahumma salli ya. Dan Allah Ta'ala kata mu kena berselawat kepada orang yang bagi zakat. Lepas tu kata ulama, adakah dituntut kita berselawat? Majoriti ulama termasuk mazhab Imam Syafi'i, dia melihat kepada keseluruhan dalil, ternyata penggunaan berselawat kepada selain daripada Rasulullah tidak disyariatkan. Maka dia kata lagu mana? Tidak saigi kita kata benda Allahumma salli ala fulan. Itu maksud dia. Baik. Yang dimaksud dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala adalah doakanlah mereka, bukan salli ala fulan, bukan kita berdoa. Sebab salat di dalam bahasa dengan makna doa. Sedangkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli alaihim, kerana lafaz selawat hanya khusus untuk baginda. Baginda boleh untuk mengucapkan kepada sesiapa pun yang baginda kehendaki. Lafaz selawat khusus untuk Rasulullah. Kita berselawat kepada Rasulullah. Apabila benda tu khusus untuk Rasulullah, Rasul sendiri boleh untuk berselawat kepada orang lain. Sebagaimana sebelum daripada ni penuh kita bincang berkenaan dengan ucapan Rasulullah kepada keluarga Abi Aufa. Kata Rasulullah, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Tetapi para sahabat tidak pun menggunakan perkataan tersebut untuk diucapkan kepada orang lain. Baik. Kemudian katanya lagi, baginda boleh untuk mengucapkan kepada siapa pun yang baginda kehendaki, berbeza dengan kita. Mereka juga mengatakan sebagaimana tidak dikatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun baginda mulia dan agung, maka demikian pula mana dia terjemah lagu ni, berbeza dengan kita. Okey, mereka juga, yakni para alim ulama juga mengatakan sebagaimana tidak dikatakan Muhammad azza wajal. Dia terjemah saat ni, itu terjemah kurang. Walaupun baginda mulia dan agung, kan kita guna perkataan dia Allah azza wajal. Azza maha mulia, wajalla dan maha agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang agung, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi boleh tak kita guna perkataan Muhammad azza wajal? Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan sebab azza wajal adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu baru betul. Sebagaimana tidak dikatakan Muhammad azza wajal walaupun baginda adalah insan yang mulia dan insan yang agung, maka demikian pula tidak dikatakan Abu Bakar atau Ali, tidak dikatakan Abu Bakar atau Ali alaihi salatu wassalam, tapi dikatakan Ali radhiyallahu anhu ataupun radhiyallahu alaihim atau sepertinya. Apabila dikatakan sallallahu alaihi wasallam, maka yang benar menurut kebanyakan sejawat kami. Sejawat ni maksudnya ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya adalah makruh tanzih. Jadi kalau kita sebut sahabat sallallahu alaihi, Abu Bakar sallallahu alaihi, Umar sallallahu alaihi, hukum dia adalah benda makruh kerana penggunaan selawat hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya banyak ni, kalau kita nak pecah-pecah ni hukum terlalu banyak dah sini. Kalau kita nak pecah, cuma kita baca cepat-cepat aja. Kalau kita nak pecah banyak hukum sini. Sebahagian mereka mengatakan, ada sebahagian ulama mengatakan bukan makruh tapi hukumnya menyalahi benda pula. Ni terjemahan Abi susah. Mai terjemahan Abi ni hukumnya khilaful aula. Dia kita bincang sikit bab apa maksud khilaful aula. Kita ada makruh. Kita ada benda makruh. Makruh dia ada dua. Dia ada yang pertama makruh tahrim, yang keduanya makruh tanzih. Beza mana pula makruh tahrim, makruh tanzih? Baik, makruh tahrim adalah perkara yang dilarang dengan putus. Kalau buat berdosa. Ada juga makruh buat berdosa. Ya,
makruh benda nama dia makruh tahrim. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya nama dia benda makruh tanzih. Makruh tanzih ni benda yang dilarang tapi kalau buat tidak berdosa. Sebab larangannya bukan larangan putus. Kalau sebut kata makruh, maka dia merujuk kepada makruh tanzih. Kalau kita nak sebut makruh tahrim, kita akan sebut tahrim. Soalan lagi pula, beza mana makruh tahrim dengan haram? Beza mana? Cakap mudah ni. Haram ni larangan dia lebih kuat, lebih tinggi berbanding dengan makruh tahrim. Makruh tahrim larangan dia lebih rendah berbanding dengan larangan haram. Tu cakap mudah. Kita dak cakap dengan bahasa ilmiah. Kita cakap dengan bahasa mudah. Baik. Lepas tu dia ada pula satu istilah lagi nama dia khilaful aula. Apa maksud khilaf? Khilaf ni maksud dia menyalahi. Aula hak lebih comel. Maksudnya ada dua perkara. Dua perkara wak ni pun boleh, hak ni pun boleh. Cuma comel wak hak ni. Tiba-tiba pergi wak hak ni, maka bermakna menyalahi hak yang lebih comel. Dia khilaful aula, sebahagian daripada ulama meletakkan dalam kategori makruh yang paling rendah. Sebahagian ulama tidak meletakkan dalam kategori makruh, tapi sebahagian ulama yang lain meletakkan dalam kategori makruh yang paling rendah. Jadi hak yang khilaful aula dia tidaklah sampai kepada makruh, namun dak apa nak comel mana. Hak comel buat hak ni, kalau mudah buat ni, dak apa nak comel mana. Gitulah maksud dia, maksud khilafu al-aula. Baik, dia kata mana ada pandangan sebahagian daripada ulama berselawat kepada selain daripada Rasulullah bukanlah makruh tetapi khilaful aula dan tidak dikatakan makruh. Sebahagian yang lain pula mengatakan tidak boleh dan zahirnya adalah haram. Pula ada juga pandangan lagu tu kan. Jadi pendek kata selawat kepada selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama berbeza pandangan. Ada pandangan yang mengatakan haram, ni pandangan segelintir. Ada pandangan yang mengatakan makruh tanzih, ni pandangan ramai di kalangan ulama mazhab Imam Syafi'i. Dan ada juga pandangan yang mengatakan khilaful aula, juga pandangan sebahagian daripada ulama. Ada khilaf di kalangan ulama. Katanya demikian juga tidak diperkenankan untuk dikatakan alaihi salam atau yang sepertinya kepada selain para nabi, kecuali apabila mengucapkan ataupun menjawab salam alaihi salam. Dah nak tengok kena tengok betul tak terjemahan dia ni. Nanti tengok kejap. Cerdas dak je terjemahan dia. Baik. Katanya wala yanbaghi aidan fi ghairi al-anbiya an yuqal alaihi salam aw nahwu dhalik illa idza kana khitaban aw jawaban. Baik. Katanya sebahagian mereka mengatakan okey, tidak demikian juga tidak diperkenankan. Demikian juga tidak diperkenankan. Yang di sini kata wala yanbaghi, tidak selayak. Okey, tak apalah, tidak diperkenankan, tidak selayak. Tak comel lah. Itu maksud dia. La yanbaghi ni tak comel. Untuk dikatakan alaihi salam atau yang sepertinya kepada selain para nabi. Jadi kalau kita sebut siapa? Sebut ulama ni. Oh, Imam Nawawi alaihi salam. Apa makna alaihi salam? Ke atasnya kesejahteraan. Boleh ke tak? Tak boleh. Sebab alaihi salam digunakan untuk para nabi. Ini tak ajak gitu, tak comel. Baik. Katanya kecuali apabila mengucapkan ataupun menjawab salam. Itu apa? Kita ucapkan salam kepada seorang, assalamualaikum, lepas tu dijawab balik waalaikumsalam, itu tak ada masalah. Ataupun orang kabur kepada kita, tu kawan, jumpa kawan dema mana? Sekian-sekian. Lepas tu dia kirim salam ke dema. Kita pun jawab salam. Wa alaika wa alaihi salam. Dan ke atasmu
ke atasnya, alaihi ke atas dia lah, salam. Okey, waktu tak apalah. Sebab kita jawab salam. Baik. Ini kerana mendahului mengucapkan salam hukumnya sunat dan menjawab salam hukumnya wajib. Dan ini ditujukan kepada semua manusia selain daripada para nabi. Mengucap salam ni bukan untuk nabi saja, untuk selain daripada nabi pun boleh. Kalau kita nak bagi salam, dan memang kita diperintah untuk kita bagi salam, untuk kita sebarkan salam, tebarkan salam. Namun apabila digunakan sebagai ikutan, maka boleh saja. Maksud dia sebagai ikutan, kita kata Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala dhurriyyati Muhammad wa ala azwaji Muhammad wa ala ummati Muhammad. Itu tak ada masalah. Ya Allah, berselawatlah dan salamlah kepada Muhammad dan kepada keluarganya, kepada isterinya, kepada zuriatnya, kepada umatnya. Itu tak apa, sebab mengikut Muhammad. Sebab kita tak Muhammad dulu, lepas tu orang lain kita tak kemudian. Itu makna mengikut. Baik, maka boleh saja dan tidak ada perbezaan pendapat dalam masalah ini. Jadi ulama nak beza, tidak ada perbezaan pandangan lah, mengatakan boleh. Contohnya seperti dikata Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa atba'i. Artinya, ya Allah, berilah selawat kepada Muhammad, keluarganya, para sahabatnya, isteri-isterinya, keturunannya dan semua pengikutnya. Kemudian ulama salaf juga melakukannya. Bahkan kita diperintahkan untuk melakukannya dalam doa tasyahud dan selainnya. Jadi berselawat kepada Rasulullah, berselawat kepada keluarganya, sahabatnya, isterinya. Selepas daripada berselawat kepada Rasulullah, dilakukan oleh ulama salaf, dilakukan dan dituntut kepada kita membaca perkara tersebut dalam tasyahud dan tempat-tempat yang lain. Lain halnya apabila mengucapkan selawat secara tersendiri. Nak selawat secara tersendiri kepada selain daripada Nabi, itu tidak dibolehkan. Allahumma salli ala Umar, Allahumma salli ala Abi Bakar, itu tidak dibolehkan. Kalau mengikut Rasulullah, itu tak ada masalah. Ini telah saya jelaskan dengan cukup terperinci dalam perbahasan mengenai selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita sebelum ni ada perbincangan berkenaan dengan selawat, dibincang dah bab ni. Kemudian niat zakat hukumnya wajib. Zakat adalah ibadah, maka setiap ibadah perlu kepada niat. Niat zakat adalah ibadah, maka setiap ibadah perlu kepada benda, perlu kepada niat. Kalau kita keluar zakat tanpa kita niat, sah ke tak? Tidak sah. Tidak sah. Dah niat masa mana? Masa beri. Lepas dah beri piti ke Palestin, contoh, perkara lepas bagi piti Palestin, tiba-tiba kita baca fatwa yang mengatakan bahawasanya boleh kita bagi zakat ke penduduk Gaza. Kalau sampai betul kepada penduduk Gaza, jangan sampai ke Israel pula. Itu tak sah zakat. Jadi memang betul sampai kepada Gaza melalui NGO yang boleh dipercayai. Baru kita baca. Kita widah bulan lepas. Takkan niat niat zakat widah sebab kaki kena keluar pula kata dia. Tak sah, tak boleh. Sebab masa awak bagi tu awak dak niat zakat. Dan zakat ni boleh kita niat sendiri dan boleh kita wakil kepada orang lain. Baik. Kalau kita dak wakil kepada orang lain, tiba-tiba dia keluar zakat untuk kita, sah ke tak? Tak sah. Dan antara isu yang dibincangkan adalah masalah zakat tabung haji. Tabung haji sebenarnya dalam surat tu ada dah kita wakil kepada dia untuk keluar zakat. Mai orang kampung nak baca benda pun bukan saing belaka. Baca benda tak tahu kalau benda pun. Baik. Tapi orang tabung haji tetap dia keluar zakat. Untuk kita sah ke tak sebenarnya? Untuk kita sah ke tak? Sebab dia tak ada niat. Saya tidak mewakilkan, sebab wakil ni mesti akad wakalah mesti kena jelas. Akad wakalah mesti kena jelas. Kalau memang saya wakil, memang dalam surat tu kalau kita baca memang cukup dekat. Tapi pocik-pocik ada ke? Memang nak baca pun. Tak baca pun. Tapi hak baca, hak tahu-tahulah kan. Kita tak mau bincang hak tahu, hak tak tahu. Awak tak tahu. Dah awak dah tahu. Dah awak sendiri dah keluar zakat. Lepas tu awak dah wakil kepada orang. Orang keluar zakat bukan awak wakil kepada dia.
Dah bagaimana zakat? Orang belajar, tak perlu cakap banyak orang belajar. Dia tahu dah. Oh, kalau gitu tak pernah kena lah gitu. Kita tak kena. Orang tabung haji tu dia buat molek dah, kita ni tak kena. Jadi awak kena keluar mula. Dah nak niat lalu boleh nak niat sekarang ni. Hak lepas dah tak boleh dah lah. Hak lepas. Jadi awak kena pergi biar kena jelas dia akad wakalah tu biar jelas. Baik. Ni jangan pula. Kalau bab korban tu biar jelas akad wakalah. Bab korban tu biar jelas akad wakalah. Tapi kalau bab tabung haji tak apa, tak jelas pun. Sebab apa? Sebab melibatkan kerajaan. Tak boleh. Mana boleh buat begitu? Tak boleh. Jadi kalau hak yang buat kerajaan apa semua sekali tu, pakai wak senyap belaka. Jadi hak yang orang kampung buat ni pakai bunyi belaka. Tak boleh. Benda hak salah daripada siapa pun kita kata salah. Benda hak yang betul daripada siapa pun kita kata betul. Tu cara kita. Agama ni bukan melihat kepada individu, bukan melihat kepada kerajaan, bukan melihat kepada siapa, melihat kepada benda, kepada dalil syarak sebagaimana kefahaman ulama muktabar. Sekiranya betul, sekiranya menyalahi, siapa pun buat, kita kena kata salah. Baik. Jadi kita faham tu lah kan, zakat mesti kena niat, sama ada kita niat sendiri ataupun kita wakil kepada orang lain niat. Apabila kita wakil, kalau kita nak wakil kepada orang lain, mesti kena jelas akad wakalah. Bukan boleh buat ikut dang je. Akad wakalah dia ada rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat zakat hukumnya adalah wajib. Niat ini dilakukan di dalam hati sebagaimana ibadah-ibadah lain. Tempat niat dengan kesepakatan ulama adalah hati, tempat niat. Baik. Berlafaz dengan niat, sepakat ulama mengatakan tidak wajib. Sepakat ulama mengatakan tidak wajib. Tidak wajib kita kata hadihi zakatu mali. Kalau bahasa Arab, bahasa Melayu kita, ni zakat harta. Ini adalah zakat yang wajib atasku dengan mulut, tidak wajib. Yang wajib dia dengan hati. Kita pun ambil pitih the bank, kita kira. Dak cakap langsung, senyap aja cakung muka. Bini tanya dak jawab. Kawan ni duk kira pitih nak keluar zakat senyap daripada pagi senyap kira. Lepas apa semua sekali, siap dah ke dah kira, tahu dah jumlah kena keluar zakat, niat je dalam hati, ni wajib zakat atasku, pergi jumpa orang fakir miskin. Cakap apa dak? Sah ke tak itu? Sah, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab niat adalah hati. Apabila dia telah berniat dengan hati dia, walaupun tidak sedikit pun tidak melafazkan, sah. Cuma kata dia, mana pula sana ni? Okey. Niat ini dilakukan dalam hati sebagaimana ibadah lain. Dianjurkan untuk diikuti dengan ucapan dengan lidah sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dalam mazhab ataupun menurut pandangan sebahagian daripada ulama, termasuklah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, bahawasanya sunat melafazkan dengan niat supaya membantu mulut akan hati. Tapi bukan kabur ke orang gitu dak. Supaya kita dapat menghadirkan niat di dalam hati melalui percakapan yang kita ucapkan dengan mulut. Baik, itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian kata dia lagi, apabila hanya mengucapkan dengan lidah tanpa meniatkannya dalam hati, maka terdapat perbezaan pendapat dalam keabsahannya. Sah ke tak? Ulama berbeza pandangan. Yang paling benar adalah tidak sah. Jadi mulut tu ni zakat ni mulut, tapi hati tak ada pun. Payah nak cari lagu tu. Mulut kata ni zakat tapi hati tak. Mereka masih dalam keadaan dia tidur. Dia keadaan dia tidur. Dia cakap gitu. Sebab dia dalam hati ni benda ada keinginan. Biasanya benda yang kita cakap dengan mulut ni memang masuk sampai ke dalam hati. Jadi kalau cakap dalam keadaan tak sedar, dalam hati tak ada pun keinginan, mulut je cakap ini zakat yang wajib atas aku, maka belum lagi memadai menurut pandangan yang paling betul. Maksudnya tidak sah lagi kerana tidak ada niat. Tidak wajib bagi pembayar zakat ketika meniatkan untuk juga mengucapkan ini adalah zakat. Tak wajib. Tak wajib juga masa kita bayar zakat kita, ni zakat tak wajib. Tidak wajib masa kita bagi kepada fakir miskin, kita kabur ini adalah zakat. Tak wajib kita kabur. Baik.
Dok kabur pun tak apa, tak mau kabur pun tak apa. Dan ada juga pandangan sebahagian daripada ulama mengatakan, ada pandangan sebahagian ulama mengatakan lebih afdal ayah kabur. Pakawi je. Ada pandangan. Kerana untuk menjaga air muka fakir miskin. Untuk menjaga benda air muka fakir miskin. Kerana zakat ini adalah harta daki harta manusia. Sebab itulah Rasulullah dengan zuriatnya tidak layak untuk ambil. Kerana Rasul sebut dia innama hiya awsaqun nas. Ini adalah daki daripada harta manusia. Baik. Ada cuma lah. Cuma kalau kita dok kabur, tiba-tiba silap. Dok kabur tiba-tiba silap. Boleh nak ambil mula ke tak? Okey, ni bab silap kau ni. Jadi kita ingat dia tu asnah. Sebab naik motor Honda bulat, makak pun cabut minum air pagi-pagi dengan kita. Tak baik segi lagi rumah dia kita. Kita pun Allah Allah. Kita pun tak kapur. Zakat ke benda kita tak kapur. Tiba-tiba kita pergi rumah dia, bapak rumah. Contoh, rumah apa, mu kerja sini ke? Cakap dem kata kita. Aku ni. Allah soalnya. Dia pun naik motor buruk. Lah, memang jenis suka naik motor koma-koma gitu je. 2 tahun dah bagi zakat dia gitu. Contoh, ni contoh je Contoh. Jadi dok kena tepat, sah tak zakat? Tak sah. Apabila dok kena tepat, maka tidak sah zakat. Okey. Ini pandangan mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada juga pandangan segelintir ulama, sebagai ulama kata sah. Sebab kita tengok pada zahir. Pandangan mazhab Imam Syafi'i tak sah. Jadi bila tak sah, wajib kena bayar mula. Sebab awak letak tidak kena pada asnaf. Okey, wajib bayar mula. Dah boleh tak nak minta mula dengan dia? Sini ada perbincangan. Kata ulama, sekiranya kita tak khabar kepada dia masa kita bagi. Kalau kita tak khabar, maka kalau kita pergi minta dengan dia tak bagi pun tak apa. Sebab kita tak khabar. Sebab mungkin alasan dia boleh meletakkan alasan, dia nak mula, lepas tu dia reka lah cerita. Mungkin. Tapi kalau kita khabar kepada dia, maka wajib dia kena pulang balik. Sebab dia menerima bukan hak dia. Masa dia terima tau. Ni hamba ada sikit zakat Lepas tu hamba rasa dema dah layak. Kita wui pakai ambil tak ada pakai terus dia. Pada rumah bapak gaji bulan-bulan tak tahu apa. Contoh. Sampai masa kita pun khabar ke dia, kita hamba baru tahu berdemo bukan senang hamba nak mula. Sebab benda bayar balik wajib dia kena bagi. Baik. Ada hukum situ Namun cukup dengan membayar kepada orang yang memiliki kepentingan atas perkara tersebut. Bukan kepentingan, hak orang hak yang berhak menerima. Dia kata bal yakfihi daf'u ila man kana ahlaha. Baik. Dia sebenarnya terjemahan dengan kita arak dia lebih mudah kita arak berbanding dengan terjemahan. Dia kita arak bagi orang pandai bahasa Arab lah. Bukan pandai sangat, pandai sikit-sikit lah. Pandai lah sikit-sikit boleh lah. Jadi kita arak lebih mudah kita faham berbanding dengan terjemahan. Baik. Sebab tu terjemahan ada gini. Kadang sebelum ni pun ada kok silap. Kita baca ikut terjemahan. Rupanya dalam ni lain. Katanya lagi, namun cukup dengan membayar kepada orang yang memiliki kepentingan. Bukan memiliki kepentingan, orang hak yang berhak ahli menerima zakat. Apabila mengucapkan maka tidak apa-apa, wallahu a'lam. Tapi kalau khabar pun tak ada masalah. Tengok maksudnya. Kalau khabar pun tak ada masalah. Ini zakat tak ada masalah pun. Kemudian disunatkan bagi pembayar zakat sedekah, nazar atau kafarah dan sebagainya untuk mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Comel masa dibayar zakat,
Sama ada orang yang bayar zakat, orang bersedekah, orang yang nazar, orang yang bayar kafarah. Sunat dibaca Rabbana taqabbal minna. Maksudnya Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Bukan baca dengan speaker, bukan baca di depan lima orang. Baca kita seorang dah. Seorang. Korang zakat, Rabbana taqabbal minna. Slow je. Slow. Rabbana taqabbal minna. Taqabbal minna ya Rabb. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami. Innaka antas sami'ul alim. Sebenarnya perkataan Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim adalah ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala cerita doa sebahagian daripada Nabi. Yang mana Nabi Ibrahim pernah berdoa dengan doa ni. Nabi Ismail juga pernah berdoa dengan doa ni. Begitu juga isteri kepada Imran juga pernah berdoa dengan doa ni. Baik. Baik. Jadi kalau nak buat keluar sendiri, nak cari asnaf payah, maka sebaiknya serah kepada pihak pemerintah. Kalau sekiranya payah untuk kita cari asnaf, kita serah kepada pihak pemerintah. Hak yang hamba cerita tadi adalah hamba nak cerita bukan hamba kata nak yawi kepada pihak pemerintah. Wi je, tak ada masalah lah. Cuma hamba nak ceritanya bab salah. Salah mana? Salah mengatakan haram keluar sendiri, tak sah bayar zakat kalau buat keluar sendiri. Itu salah. Itu kenyataan yang tersasar. Hamba nak bagi penekanan situ je. Baik, kalau kita nak buat keluar sendiri, boleh ke tak? Boleh tidak menjadi masalah. Okey, mana dalil sebelum berjawab? Mana dalil kata boleh? Pernah isteri kepada Abdullah bin Mas'ud nak keluar zakat. Nak keluar zakat. Abdullah bin Mas'ud, saya silap ingat Abdullah bin Mas'ud, tapi adalah isteri kepada sahabat. Kata dia yang lebih berhak menerima zakat isteri dia. Maka dikabur kepada Rasulullah. Rasulullah kata kepada dia, ya betul. Lebih molek mu bagi kepada suamimu. Baik, begitu juga dalam hadis Rasulullah kata lagu mana? Sadaqatun lil miskin sadaqah, tapi maksud lafaz hadis melupa. Sedekah kepada zakat, sedekah sama. Kepada orang fakir miskin adalah sedekah, tapi zakat kepada kaum keluarga sedekah dan silaturrahim. Dapat dua ganjaran pahala. Baik. Tinggal lagi nak jawab soalan. Payah nak cari asnaf. Payah nak cari asnaf. Bagaimana? Okey, kita serah kepada orang yang lebih mengetahui. Pihak kerajaan mungkin dia ada data. Okey, kita serah kepada dia. Cuma kita kena faham. Ni perlu kita kena faham. Asnaf ni, kita nak tahu asnaf ni bukan kita kena pergi tanya sesa. Bukan. Bukan kita kena pergi tanya sesa. Saya nak tanya, start daripada A sampai ke Z, saya nak tanya sesa. Bukan begitu. Dah bukan cara buat lagu tu saat ni tu menyalahi sunnah. Sebab dia? Sebab kita kleber bibak orang. Melainkan kalau kita orang kerajaan, hal tu tidak jadi masalah nak simpan data. Baik. Jadi dah bagaimana kita nak ukur dia tu asnaf ataupun tidak? Kita tengok secara zahir. Kita tengok dia secara zahir. Dia dan bukan semua orang hak yang asnaf dia mengaku dia asnaf. Bukan semua orang yang sebenarnya memang dia layak untuk terima zakat, tapi dia tidak mengaku dia asnaf. Bahkan ada sebahagian daripada orang yang memang betul-betul asnaf, tetapi hanya orang tertentu sahaja mengetahui. Kalau kita tidak buat kajian secara mendalam terhadap dia, kita tidak tahu. Sebagaimana Allah Ta'ala menceritakan sifat sebahagian daripada sahabat dalam Al-Quranul Karim. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, yahsabuhumul jahil, orang yang tidak tahu keadaan mereka itu menganggap mereka itu aghniya, mereka itu kaya. Orang yang tidak mengetahui keadaan mereka menganggap mereka orang kaya. Yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf, dari kerana ada sifat ta'affuf. Sifat benda menjaga diri daripada meminta-minta. Mereka sedikit pun tidak minta orang. La yas'aluna an-nasa ilhafa. Dah kalau orang lagu tu bagaimana kita tahu? Tahu secara zahir. Kita tengok bini seorang, anak ada 5 orang, sekolah banyak mana, kerja dia gaji berapa. Dengan keadaan zaman sekarang ni, kalau hai dah dang.
Radang. Dengan zaman sekarang, kalau gaji banyak ni, baik anak 5 orang, tanggung belaka, gaji banyak ni, sumber lain tak ada dah ni. Sebab kita kawang dengan kita tahu. Ni orang susah ni. Boleh faham tak Kang? Itu cara dia. Baik. Cuma hukum zahir kalau silap dia tu ada sumber lain pula. Tahu-tahu rupanya ada sumber lain dah sekarang. Tu jadi masalah lah. Dah selamat akal bawah. Boleh minta mudah. Baik. Allahu Akbar. Katanya, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan doa ini berkaitan dengan Ibrahim dan Ismail serta isteri Imran. Kemudian zikir puasa. Zikir ketika melihat bulan sabit, anak bulan. Kami meriwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi dan kitab At-Tirmidzi dari Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal anak bulan, baginda mengucapkan Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Baik. Ya Allah, jadikanlah bulan sabit ini di atas kami berupa rasa aman, rasa iman, keselamatan dan Islam. Wahai bulan sabit, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ni perkataan yang Rasul baca. Apabila nampak anak bulan, Rasul kata Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Ya Allah, terbitkanlah, timbulkanlah bulan ini ke atas kami dengan penuh keberkatan, dengan penuh kebaikan, dengan penuh keamanan, dengan penuh keselamatan. Ini doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah baca. Kami riwayatkan dalam Musnad Ad-Darimi daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal, baginda mengucapkan Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Allah, Tuhan yang maha besar, ya Allah, jadikanlah bulan sabit ini di atas kami berupa rasa aman, iman, keselamatan, Islam dan taufik untuk apa yang engkau cintai dan engkau redai. Wahai bulan sabit, Tuhan kami dan Tuhanmu adalah Allah. Baik. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Daud dalam kitab Al-Adab daripada Qatadah telah sampai berita kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hilal anak bulan, baginda mengucapkan hilalu khairin wa rushdin, hilalu khairin wa rushd, hilalu khairin wa rushd, amantu billahi alladhi khalaqak 3 marrat, maksudnya 3 kali. Thumma yaqul alhamdulillahi alladhi dhahaba bi syahri kadha wa jaa bi syahri kadha. Artinya hilal kebaikan dan petunjuk, hilal kebaikan dan petunjuk, hilal kebaikan dan petunjuk. Aku beriman kepada Allah yang telah menciptakanmu sebanyak 3 kali. Kemudian mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah membawa pergi bulan demikian dan mendatangkan bulan demikian. Ada terbit anak bulan, bulan lepas telah pergi, datang bulan baru. Dalam riwayat yang lain dari Qatadah bahawa Nabi SAW apabila melihat hilal, baginda memaling mukanya. Demikianlah keduanya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud secara mursal. Di bahagian manuskrip Abu Daud disebutkan, Abu Daud mengatakan pada perbahasan ini tidak ada riwayat daripada Nabi SAW yang memiliki sanad yang sahih. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi adalah riwayat mengatakan apabila terbit anak bulan, Rasul memalingkan muka daripada bulan nak tengok. Tapi tidak ada satu riwayat yang memiliki sanad yang sahih yang menyatakan hal tersebut. Tidak ada sanad yang sahih. Jadi apabila tidak ada sanad yang sahih, maka tidak boleh kita nak menyabitkan hukum sunat. Apabila nampak anak bulan, kita berpaling muka kita daripada anak bulan. Tidak boleh kita nak menyabitkan hukum tersebut kerana tidak ada sandaran yang sahih. Kemudian kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Abu Sa'id Al-Khudri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan tentang melihat bulan
kami riwayatkan dalam kitab Imam Ibn Sunni daripada Aisyah, dia berkata Rasulullah memegang tanganku ketika bulan muncul, baginda bersabda, ta'awwadhi billahi min syarri hadzal ghasiqi idza waqab. Artinya berlindunglah kepada Allah daripada kejahatan malang ini apabila telah gelap. Kejahatan, keburukan malang apabila dia gelap. Kami riwayatkan dalam kitab Hilyatul Awliya dengan sanad yang lemah daripada Ziyad An-Numairi, daripada Ziyad An-Numairi. Daripada Anas, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk bulan Rejab, Rasul mengucapkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini di antara doa yang masyhur di tempat kita orang baca. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rejab, bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Baik, kita dah lama dah nak masuk bulan Rejab kan? Dah lama dah. Kami riwayatkan juga dalam kitab Imam Ibn Sunni dengan sedikit tambahan. Ada sedikit tambahan lah. Maksud ni sampai situ je. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Zikir-zikir yang dianjurkan ketika puasa. Dianjurkan untuk menggabungkan niat berpuasa antara hati dan lidah, sebagaimana pendapat kami dalam setiap amal ibadah. Jadi tempat niat hati, tapi molek juga kita sebut dengan lidah. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan lillahi ta'ala. Baik, sebagai contoh. Apabila hanya dalam hati maka itu cukup. Apabila hanya dengan lidah maka disepakati tidaklah cukup. Mulut je. Mulut je. Dah biasa lepas daripada sembahyang tarawih tu, Tok Imam ke Tok Bilal sebut dah. Nawaitu shauma ghadin, dia pun nawaitu shauma ghadin, tapi masa dalam keadaan ngatuk. Ngatuk. Sebab masa tahiyat ni tokoh habis dah. Tahiyat tokoh habis dah, nyebah Fatihah dah dalam tahiyat, dah tisang. Jadi nawaitu shauma ghadin, Tok Imam kata, dia kata go. Lepas tu balik bakat. Siapa rumah nak sedia masa mana naik motor pun tak tahu. Apa benar gitu. Orang lain pun tak tahu. Tak tahu siapa masa mana rumah pun tak tahu. Ngatuk sangat. Benar tak gitu? Ada ngatuk dengan awak. Gana buat untung malang tak tahu. Pada masa kita buat untung kita sedar. Kau tak sedar. Gana buat untung malang tak tahu. Baik. Baru bangun pagi esok tu nak sahur pula tisang tidur. Bangun-bangun, aku mana dok niat malang. Dok niat malang weh. Tapi sudahlah. Tapi biasanya aku bunyi kau. Sebut masa Tok Bilal sebut. Tanya kawan hak bayar belah. Aku sebut tak malang. Sebut aku dengar mu sebut. Tapi bolok gitu lah. Kita tak sedar dah. Kita kata tu kita sedar, kita kata tu kita kata. Tapi tak ada hadir dalam hati, maka belum lagi memadai. Sebab tempat ni adalah hati. Kita buat cerita je tu. Kalau berlaku, gitulah hukum. Katanya lagi, disunatkan apabila dihina dan diperlakukan bodoh oleh seseorang ketika berpuasa, hendaklah mengucap aku sedang berpuasa sebanyak 2 kali atau lebih. Jadi sana ada hadis. Yang mana hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah, tu ada bawah. Okey, kita baca hadis dulu. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abi Hurairah bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah, fa idza shama ahadukum fala yarfuth wa la yajhal wa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim marratain. Artinya, puasa adalah perisai. Puasa sebenarnya perisai. Perisai maksud dia perisai penghalang. Perisai orang guna dalam peperangan, menghalang daripada terkena senjata musuh. Begitu juga puasa adalah perisai penghalang. Dia menghalang seseorang daripada kemurkaan Allah. Dia menjadi benteng di antara seorang dengan neraka Allah. Dia menjadi benteng kepada di antara seorang dengan kejahatan dan keburukan yang datang daripada syaitan. Baik, puasa adalah perisai. Kemudian kata Rasulullah, apabila seorang di kalangan kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata dengan perkataan kotor. Jangan semua perkataan-perkataan lucah, perkataan yang berkait dengan suami isteri, jangan digunakan ketika dia sedang berpuasa. Begitu juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
dan melakukan tindakan yang bodoh. Maksud dia melakukan tindakan yang bodoh, dia wala yajhal ni, jangan dia jahil, jangan dia mengucapkan perkataan dan melakukan perbuatan maksiat. Jangan. Baik. Kemudian kata Rasulullah, sekiranya seorang menentangnya, dia qatalahu, lawang dia, berkelahi dan menghinanya. Ada orang yang maki dia, syaitan ni maki dia, hendaklah dia mengatakan saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa sebanyak 2 kali. Kalau orang maki dia, orang nak berlawang dengan dia, yang mana orang tu orang Islam, jangan orang kafir. Pakai hadis ni buat letak untuk orang kafir. Jadi bulan puasa biarlah Israel tembak pun tak ada masalah. Kita kabur orang Israel, saya puasa, saya puasa. Tu dak kena faham hadis. Ni orang Islam. Orang Islam kata kita, aku puasa. Dia kata lagi, aku puasa. Aku puasa. Kamu gitulah, aku puasa. Dapat apa kau lagu tu? Yang pertama, kita apabila orang kata kita perkataan buruk, maka kita balas dengan hak yang lebih comel. Idfa' billati hiya ahsan. Muka dia tolak dengan apa hak yang lebih comel. Dia kata benda buruk, kita balas dengan benda hak yang lebih comel. Itu yang pertama. Supaya dia saat itu berganjak daripada kejahatan hak yang dibuat, kerana dia sedang melakukan kejahatan kepada orang yang sedang berada dalam ibadah. Itu yang pertama. Yang keduanya, ucapan tersebut untuk menyedarkan diri dia. Aku ni tak sama dengan orang. Aku duduk dalam ibadat. Apabila kita sebut ni, dia lain. Aku puasa. Aku puasa. Jadi kita dapat mengawal diri kita supaya kita tidak bertindak dengan tindakan yang bodoh seperti mana dia buat kepada kita. Amba hadis ni amba ada cerita menarik. Amba ada cerita menarik lah. Amba nak cerita sikit. Kita ngajar bulan Ramadan, kita ngajar bab hadis ni. Tiba-tiba hari tu kita pergi di satu kedai. Lepas tu dia ada 2 kaunter. Satu kaunter, 2 kaunter. Kaunter kedua tak buka. Kaunter pertama je buka. Kita pun beratur. Kita pakai jubah kita beratur. Tiba-tiba kita duduk belakang. Lepas tu ada 2-3 orang depan kita duduk ramai mana. Lepas tu tiba-tiba hak kaunter tu, kedua tu dia panggil kita. So kita pergi kat dia. Apabila kita pergi kat dia, makcik depan kita ni nyebelebeh sakang depan orang ramai. Nyebelebeh kita. Mari kot dalam hati tu, makcik ni betul ke tak? Dia cerita lama dah. Kalau ingat ke darah muda ni, aku lepas makcik ni ingat ke darah muda. Tapi dia cerita lama dah. Dia cerita lama dah Dia belebeh depan orang. Tapi masa mari lagu tu, gak mari detik lalu hati. Siapa masa dah. Dak gak mu cakap mengajar orang, dak gak. Kena kamu mana. Jadi senyap kita. Puasa lagi puasa. Alah kena sungguh kata. Ujian. Baik. Kalau ikut darah muda, ni cerita lama dah lah, kita nak kata cerita lama dah. Ikut darah muda, orang duk kata kita depan orang. Padahal orang duk panggil kita nak kata kita pitah. Dia kata pitah dia. Padahal kaunter tu tak buka. Baru buka dia panggil kita pergi je lah. Orang duk ramai pun depan tu. Jadi sebab kita duduk belakang, sepatutnya dia kena pergi dulu. Tapi orang tu panggil kita, tak panggil dia. Itulah marah belebeh sakang kita, dia tak belebeh ke orang tu, belebeh kita pula. Kata mana nak marah muda ke? Ada ni tak kena ni. Tak sahur kan dia kali dia tadi. Allahu Akbar. Jadi kita kena kata mana? Aku orang yang berpuasa, supaya kita sedar kita ni tidak sama dengan orang lain. Dan supaya benda tu menghalang kita melakukan perbuatan bodoh. Kata-kata tersebut hendaklah diucapkan dengan lidah dan diperdengarkan kepada yang menghina agar dia menghentikan keburukannya. Puasa ni jangan pula puasa ni belah-belah. Tu lawan dah tu. Mai celah mata nak cabut mata kata kau orang puasa ni. Dah kamu hamba puasa ni. Hamba puasa. Belah-belah senyum. Senyum-senyum nak jebek nak. Senyum-senyum nak marah. Baik. Pendapat lain mengatakan diucap dalam hati agar tidak sampai membalas perbuatannya dan menjaga puasanya. Pendapat pertama lebih benar. Artinya
syatamahu adalah menghina dengan harapan dibalas dengan penghinaan yang lain. Orang kata kita, dia mengharapkan kita balas balik kepada dia, maka kita nak balas penghinaan dia. Bahkan kita kata aku orang yang berpuasa. Sebab dalam hadis Rasul kata syatama. Syatama ni kalau kita belajar dalam ilmu tata bahasa Arab, dia atas wazan fa'ala dipanggil binat musyarakah. Binat musyarakah ni muat aku buat kamu. Itu makna syatama. Jadi bila dia maki kepada kita, perbuatan dia saat itu sebenarnya dia ingin pula kita balas kepada dia. Maka kita tak balas dengan makian, tapi kita balas dengan inni shaim. Ada kita tak payah kata bahasa Arab pun tak apa. Kita kata benda bahasa Melayu, hamba puasa ni. Kalau kita budak-budak muda yang kata kita pok puasa. Pok puasa kata kita. Hamba puasa, cakap bahasa Melayu tak apa. Hamba puasa, pok puasa, mochi puasa, saya puasa, anda puasa. Bahasa Arab ke? Baik. Katanya lagi, kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum as-sha'imu hatta yuftir wal imamul 'adil wa da'watul mazlum." Artinya 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Orang 3 golongan ni doa dia tidak ditolak. Maksudnya doa dia diterima oleh Allah. Yang pertamanya orang yang berpuasa ketika berbuka, banyakkan berdoa kepada Allah. Pemimpin yang adil dan doa orang yang dianiayai. Besarnya kelebihan pemimpin yang adil sehingga doa mustajab. Sebab pemimpin dia boleh buat ikut suka hati dia nak buat. Pemimpin dia boleh buat ikut suka hati dia nak buat. Baik, tiba-tiba dia bersikap adil. Bukan hanya luar orang, bahkan dalaman pun adil. Kadang-kadang ada juga pemimpin dia nak luar orang je nak wina pun adil. Senyap-senyap ada juga. Baik, kalau luar orang adil, begitu juga dalaman adil, maka pemimpin ini pemimpin yang mulia di sisi Allah. Antara kemuliaannya Allah Ta'ala mustajab doa di atas dunia. Antara kemuliaan lagi dalam hadis Rasul sebut sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli. 7 golongan yang Allah Ta'ala letak di bawah naungan arasy Allah Ta'ala. Antaranya adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang ketiganya adalah wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Apabila orang tu dizalimi, maka doa dia mustajab. Baik. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini dinilai hasan. Demikianlah bunyi riwayatnya, hatta dengan huruf ta. Mana huruf ta? Da'watuhum thalathatun wa da'watul mazlum. Beginilah riwayat daripada Imam Tirmidzi. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta bitta al-musannafa. Itulah. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita mengharapkan apa yang kita bincang ada manfaatnya dan ada keberkatannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada malam yang ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kesalahan dan kesilapan kita. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'la wa a'lam. Allahumma haqqiqna bittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlasa fil qawli wal 'amal. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.